Okay, hello students. Kita sambung lesson kita pada hari ini. Dalam video ini, dalam chapter 3 iaitu Incident Prevention. Dalam chapter yang ketiga ini kita akan melihat lebih kepada kemalangan dan juga apakah teori-teori kemalangan dan macam mana untuk menghalang daripada kemalangan berlaku. Terlebih dahulu kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan insiden, accident dan juga near miss. Dan kita akan lihat beberapa contoh situasi untuk membezakan antara tiga benda tersebut. Kita lihat yang pertama iaitu insiden. Relatively insignificant event that might have serious consequences. Okay. Insiden ini dalam bahasa Melayu kita kenal sebagai kejadian. Okay, insiden. Okay. Sesuatu perkara ataupun sesuatu kejadian yang berkemungkinan mempunyai akibat yang serius. In incident, there is no serious injury or death, but might be some damage involved. Okay, mungkin tidak ada kecederaan yang serius ataupun kematian, tetapi boleh mengakibatkan kemusnahan. Okay, itu yang dimaksudkan dengan insiden. Okay, accident pula apa maksud? Misfortune or mishap causing injury or death and damage as well. Okay, sesuatu kemalangan ataupun kecelakaan yang boleh mengakibatkan kecederaan, kematian dan juga kemusnahan. Okay, itu seperti yang kita tahu maksud accident. Okay, near miss, unplanned event that did not result in injury, illness or damage but had the potential to do so. Kalau near miss ni adalah satu kejadian yang hampir-hampir accident. Macam kita kan sikit lagi dia ni. Itu yang dimaksudkan dengan near miss. Suatu kejadian yang tidak dirancang tetapi tidak mengakibatkan apa-apa kecederaan, penyakit ataupun kemusnahan, tetapi mempunyai kecenderungan untuk berlaku. Only a fortunate break in the chain of events prevented an injury, fatality or damage. Kadang-kadang dia bergantung kepada nasib seseorang itu, kan? Ada orang yang memang nasib dia punya bukan nasib dia untuk mendapat kecelakaan ataupun kecederaan pada waktu itu. Nanti saya akan bagi lihat contoh-contoh situasi lah yang boleh membezakan antara near miss, accident dan juga incident lah. Okay. Ini contoh yang boleh kita bezakan antara accident, incident dan juga near miss. Ini saya rasa ni boleh baca sendirilah. Okay. Sekarang kita lihat 3.2.1 prevention of incident. Macam mana kita untuk menghalang daripada berlakunya sesuatu insiden. Okay, good management, pengurusan yang baik. Okay, how? Management and workers must fully cooperate. Perlu ada satu kerjasama di antara pihak pengurusan dan juga para pekerja lah untuk menghalang daripada sesuatu insiden itu berlaku. Okay. Top management must lead. Di dalam sistem pengurusan kena ada seorang ketua, okay, itu ataupun bos kita lah, top management. So bos ataupun pihak-pihak pemimpin di dalam sesuatu organisasi itu dia kena memimpin ataupun mengetuai dalam sistem pengurusan untuk menghalang daripada insiden ini berlaku. Jadi dalam sistem pengurusan ini juga dia kena ada OSH policy. Ini yang kita selalu baca, yang kita tahu sebelum ini kan, OSH ni. Dia kena ada satu polisi tentang occupational safety and health. Must have organization and resources to implement policy. Kena ada satu organisasi dan juga sumber untuk melaksanakan polisi ini.
And then best available information and technology must be applied. Jadi dalam organisasi dan juga sumber-sumber tersebut kita kenalah mengintegrasikan maklumat-maklumat dan juga teknologi di dalam syarikat kita itu dalam usaha untuk menghalang daripada berlakunya sesuatu insiden. Incident can be anything. It can be accident or it can be near miss or whatsoever. Okay? Jadi insiden ni kita lihat dia sebagai satu benda yang lebih general lah berbanding dengan accident. Okay. So in this next slide we are going to look into 6 types of incident. Okay. Okay, ada jenis-jenis insiden lah. Yang pertama tu serious personal injury. An injury or disease caused at work that need to given emergency medical treatment by a registered medical practitioner. Be treated in a hospital as a casualty without being admitted to hospital or admitted to hospital. Okay, jadi jenis insiden yang pertama itu yang melibatkan kecederaan peribadi yang serius. Okay, kadang-kadang kita bekerja di mana-mana di tempat kerja kita lah kan, ada pekerja yang terkena kecederaan yang teruk ataupun dia mendapat sejenis penyakit hasil daripada kerja di satu tempat kerja itu, dan dia mendapat kecederaan yang serius sehingga dia terpaksa untuk mendapatkan perawatan di mana-mana pusat pengamal, sama ada tradisional ataupun di klinik ataupun hospital. Itu dikira sebagai satu jenis kecederaan personal yang serius. Okay? Sebagai contohnya, a wound which requires sutures ataupun stitches. Luka yang menyebabkan dia untuk mendapatkan jahitan di hospital, itu salah satu contoh lah. A fracture of any part of the body, kecederaan yang mengakibatkan tulang patah, and knocked unconscious ataupun dia dilanggar sehingga tidak sedar diri. Ini contoh-contoh lah, the examples of serious personal injury. Yang kedua adalah fatality, iaitu mengakibatkan maut. Yang ketiga, incapacity 30 or more days, dia tidak berkebolehan untuk bekerja sehingga menyebabkan dia memerlukan cuti 30 ataupun lebih daripada 30 hari. An employee is unable to work for 30 or more consecutive days or shift. And then number 4, minor injury, kecederaan yang minor. An employee is injured and is unable to work for between 1 to 4 days. Selalunya kecederaan minor ini dia menyebabkan seorang pekerja itu untuk ambil MC dalam masa 1 hingga 4 hari macam itulah. Itu dikira sebagai kecederaan yang tidak berapa serius, tetapi dia masih memerlukan rawatan untuk berjumpa dengan doktor, nurse ataupun first aid attendant. Dia kena datang untuk pergi mendapatkan rawatan di mana-mana pusat perubatan lah, sama ada secara tradisional ataupun klinik ataupun hospital. Contoh, minor cuts or bruises or graze scraped. Ini kecederaan yang ringan lah. Okay. Yang kelima, exposure, an event where an employee comes into contact with a substance or circumstance which does not lead to an immediate injury or illness. Untuk jenis insiden yang kelima ini, exposure ini, dia pendedahan. Contohnya, seorang pekerja ini dia bekerja di satu tempat yang memerlukan beliau untuk bermain dengan bahan kimia. Jadi bila dia terlalu lama dengan bahan kimia ini, dia terhidup bau gas beracun. Jadi dalam jangka masa yang panjang dia menyebabkan kesihatan yang tidak baiklah kepada pekerja tersebut. Itu salah satu contoh insiden. Okay. Contohnya macam yang saya cakap tadi, itulah hazardous substances, itu bahan-bahan yang berbahaya. Noise ini pencemaran bunyi lah, sehingga menyebabkan dia pekak ataupun mengalami masalah pendengaran. Radiation dan juga biological agents, itu adalah contoh-contoh untuk type of incident exposure. Okay, yang keenam, dangerous occurrence. Ini bahaya ni.
An incident where no person is injured but could have been injured, resulting in serious personal injury, incapacity or death, commonly called a near miss. Ini dangerous occurrence ni satu kejadian yang sangat berbahaya lah, sehingga mengakibatkan individu tersebut dia tercedera, mungkin tercedera, sehingga mengakibatkan kecederaan personal yang serius, tidak boleh datang kerja ataupun kematian. Okay. Commonly called a near miss. Kalau nasib dia bagus, dia near miss lah. Maksud dia sikit lagi terkena apa ni? Itulah near miss kan. Example, emergency evacuation from a facility, negligent discharge, injury for a weapon, plant or property damage that could have killed or injured a person but didn't. Itu contoh-contoh type of incident. Okay, sama ada dia near miss, mendapat kecederaan ataupun hampir mendapat kecederaan, tidak boleh datang kerja, semua itu dipanggil dangerous occurrence lah. Okay, next up we are going to look into several theory. Okay, beberapa teori kita akan lihat, itu ada 3 teori kesemuanya tentang insiden inilah. Yang pertama kita akan lihat Hendricks teori. Okay, teori Hendricks ni. Okay. Untuk teori Hendricks ini dia apa ini? Disebabkan oleh disebabkan oleh inilah beberapa faktor, di mana kita akan lihat faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan insiden berlaku. Okay. Untuk yang Hendricks ini, dia disamakan dengan domino. Kita akan lihat satu video untuk memudahkan pemahaman. Video tadi itu dia menunjukkan satu teori yang dikeluarkan oleh Hendricks. Okay, Hendricks said the factors can be visualized as a series of dominoes standing on edge. When one falls, the linkage required for a chain reaction is completed. Kalau kita lihat video tadi itu, banyak sebab lah ataupun punca yang menyebabkan kemalangan berlaku. Okay, jadi punca-punca tersebut ditambah ataupun digabungkan lagi dengan condition ataupun persekitaran yang tidak selamat, lalu dia akan mengakibatkan berlakunya kecederaan ataupun kemalangan. Sesuatu insiden berlakulah. Untuk memudahkan pemahaman, kita boleh tengok gambar raja ini juga.
Jadi file-file yang kamu lihat dalam gambar ini, dia melambangkan setiap aspek lah yang boleh mengakibatkan sesuatu insiden berlaku. Sebagai contohnya social environment and ancestry, fault of the person, iaitu kecuaian seseorang individu itu. Ditambah lagi dengan unsafe act or condition. Unsafe act ni satu tindakan yang tidak selamat ataupun persekitaran yang tidak selamat. Jadi semua tu bila bergabung, social environment, fault of person dan juga unsafe act, bila bergabung dia akan mengakibatkan accident untuk terjadi. Jadi bila berlakunya accident, apa yang akan berlaku kepada kita? Injury, kecederaan. Okay, seterusnya kita lihat faktor in Hendrik theory. Okay, kenapakah insiden ataupun accident ini boleh berlaku? Okay. Ini adalah menurut kepada teori yang dikeluarkan oleh Encik Hendrik ni lah. Okay, yang pertama ini lack of management system and control. Okay, sistem pengurusan yang kurang mantap dan juga tidak ada pengawalan. Sebagai contohnya negative character. Negative character ini disebabkan oleh sikap yang tidak profesional, recklessness, stubbornness, bad work practices, amalan kerja yang tidak bagus, fail to establish OSH management, gagal untuk mengekalkan pengurusan atau sistem pengurusan tentang OSH, no PPE. PPE itu maksudnya personal protective equipment. Maksudnya pemakaian bahan pakaian pelindungan lah yang harus digunakan oleh setiap individu kalau masuk makmal ataupun tempat kerja. Macam video tadi kita tengok kan, safety training kurang, dari segi latihan kurang tentang pengetahuan tentang OSH. Absent caution sign, ini tanda-tanda yang tidak ada pada satu tempat kerja. Okay. No emergency procedure, tidak ada prosedur kecemasan yang betul. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua ni job factor. Job factor ni contoh complex job and task, high risk job, work with machineries, working at high place. Ini job factor ni adalah disebabkan oleh tugas ataupun perincian tugas pekerjaan itu sendiri. Sebab kadang-kadang ada pekerjaan ini memerlukan kita untuk bekerja ataupun mengerjakan mesin-mesin ataupun jentera yang berat kan, dan semua mesin tersebut pun bahaya dan kena menggunakan dia kena ada individu yang tahu macam untuk handle benda tu lah. Lack of engineering control, ni kurang dari segi pengetahuan tentang kejuruteraan. Ini lebih kepada penggunaan mesin ataupun jentera yang berat lah di dalam satu tempat. And then worn out tools ataupun perkakas ataupun peralatan yang sudah rosak ataupun sudah lama pun juga boleh menyebabkan kejadian ataupun insiden lah. Bad quality part dan juga unstable process. Itu contoh untuk job factor. Untuk yang ketiga, personal factor. Contoh, workers who have not acquired the necessary skill level and inexperience. Personal factor ni lebih kepada diri sendirilah. Sebagai contohnya, pekerja tersebut tidak mempunyai skill, tidak ada kemahiran yang betul-betul tentang satu pekerjaan dan tidak ada pengalaman. Jadi bila tidak ada pengalaman, tidak ada skills, dia pun tidak tahu macam untuk mengerjakan sesuatu mesin. Jadi itulah yang boleh mengakibatkan kemalangan ataupun kecederaan berlaku. Doing task which is not familiar, melakukan satu tugasan yang bukan sesuatu kebiasaan. Itulah. Jadi untuk menjamin keselamatan dan juga kesihatan, especially kepada mereka ataupun pekerja yang sentiasa bekerja dengan mesin berat, dia kena tahu, dia kena belajar, dia kena study mesin tersebut, supaya bila dia tahu tentang ciri-ciri keselamatan mesin tersebut, dia
dia lebih selamatlah, dan dia boleh menghalang, mengelak daripada apa-apa kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Attitude of worker, kadang-kadang ni kelakuan ataupun ada pekerja yang bila ditegur untuk mengenakan pakaian PPE dia tidak pula mahu mendengar. Itu satu contoh attitude yang tidak baiklah. Degil, tidak mahu mendengar. Okay. And then stress level of the worker, kadang-kadang ada pekerja bila bekerja dia stressful ataupun dia terbawa-bawa oleh perasaan ataupun tekanan dia daripada rumah. Jadi bila dalam keadaan yang tidak tenteram dia kerja, jadi dia boleh mengakibatkan proses kerja itu tidak menjadi lancar lah. Okay. Yang keempat, faktor yang keempat adalah unsafe and substandard work condition. Okay, itu persekitaran ataupun keadaan yang tidak selamat dalam pekerjaan tersebut. Sebagai contohnya, inadequate guards, barrier, caution and warning level. Okay, maksudnya tidak kurang ataupun kaki tangan keselamatan, sebagai contohnya security guard tidak cukup. Okay. Jadi bila tidak cukup security guard, jadi dari segi keselamatan itu dia agak kurang lah. Okay, jadi macam banyak benda boleh berlaku. Jadi bila kurang security guard, tidak cukup kaki tangan, contohlah situasi. Jadi orang luar yang mungkin ada tujuan untuk mencuri ataupun ingin mencederakan orang, dia boleh masuk dalam satu premis ikut sesuka hati dia. Okay, itu contoh untuk faktor yang keempat ni lah. Messy housekeeping. Housekeeping ni tentang proses pembersihan suatu tempat lah. Jadi bila satu persekitaran ataupun tempat itu dia messy ataupun tidak kemas, jadi dia juga boleh mengakibatkan ataupun meningkatkan kecenderungan aksiden ataupun kemalangan untuk berlaku. Sebagai contohnya, di lantai bersepah dengan peralatan yang berbahaya, sebagai contohnya pisau, tukul dan sebagainya. Jadi silap-silap disebabkan oleh persekitaran ataupun lantai yang tidak kemas itu, silap-silap kita sendiri pun boleh terluka ataupun tercedera. Crowded and congested workstation. Ini satu tempat di mana dia terlalu sesak dan juga terlalu sempit. Jadi sesuatu persekitaran ataupun tempat kerja itu dia kena berada dalam satu persekitaran ataupun keadaan yang selesa lah, untuk keselamatan dan juga untuk kesihatan para pekerja. Okay. Kalau tempat yang sempit pun kita sendiri pun tidak selesa kan. Jadi bila tidak selesa, kita pun cenderung untuk menjadi stres. Bila kita stres, kita pun tidak dapat buat kerja dengan baik dan ataupun tidak dapat buat kerja dengan lebih efisien. Lalu kita punya productivity semakin menurun. Okey, yang kelima, unsafe act or substandard practice. Okey, ini yang faktor yang kelima ini adalah disebabkan oleh tindakan ataupun amalan yang tidak selamat. Ini lebih kepada sikap individu. Okay, sebagai contohnya bad working habit, ini tabiat kerja yang tidak baik, ignoring their work safety, doing task dangerously. Dia sudah tahu keadaan ataupun tahap bahaya sesuatu mesin itu, jadi dia kena memakai pakaian ataupun PPE yang betul, tapi dia tidak buat. Jadi apa yang berlaku kemalangan. Kenapa boleh berlaku kemalangan? Sebab individu itu sendiri tidak mahu mendengar arahan. Okay. Yang keenam, accident disebabkan oleh kemalangan lah. Okay, kemalangan ini adalah satu perkara yang tidak terancam. Okay, dia berlaku disebabkan oleh banyak perkara lah. Contoh-contoh kemalangan seperti terjatuh,
Impact of moving object, dia mau mengalihkan satu objek tetapi dia terjatuhlah pula kan. And then trap in moving system, burn of fire, berlaku kebakaran ataupun kelukaan disebabkan oleh api, explosion, letupan dan sebagainya. Insiden, faktor insiden di dalam Hendrik theory, contoh adalah infliction of human body when there is an injury or property damage. Disebabkan insiden ni contohnya sebab contoh kecederaan yang melibatkan tubuh badan kita sendirilah. Contohnya luka terkena terpotong jari kah, luka disebabkan oleh pisau dan sebagainya lah, kena bilah mesin. Jadi ada 7 faktor di sini. Faktor-faktor tersebut ini menceritakan tentang teori Hendrik, macam mana sesuatu insiden itu ataupun satu accident itu boleh berlaku. Seterusnya kita lihat teori yang kedua. Teori yang kedua, multiple causation theory. Multiple causation theory, kalau dalam bahasa Melayu dia teori penyebab yang pelbagai. There are many contributory factors. Ada banyak faktor-faktor penyebab ataupun faktor penyumbang di dalam teori ini. Causes and sub-causes. Sebab dan juga sebab-sebab yang kecil lah, sebab-sebab yang lain. And that certain combination of these give rise to accident. Jadi bila semua faktor sebab-sebab ini bila bergabung, dia akan menjadikan sesuatu accident untuk berlaku. Maybe more than one cause, not only in sequence but occurring at the same time. Mungkin lebih daripada satu sebab. Bukan saja dalam satu urutan, tetapi ia berlaku pada waktu yang sama. Accident is the result of single cause or act. Jadi bila semua ini bergabung, faktor, causes and sub-causes, they are all combined and it will result in an accident. Simple accident kita panggil sebagai single cause, disebabkan oleh satu sebab sahaja. Major accident tu disebabkan oleh multiple causes, disebabkan oleh sebab yang pelbagai. Kita tengok contoh gambar ni lah. Ini adalah gambar untuk teori multiple causation theory. Jadi kamu boleh lihat di sini, cause A, B, C, sebab A, B, C itu adalah unsafe act. Atau tindakan yang tidak selamat. Contohnya seperti tidak mengenakan topi ketika berada di di tapak pembinaan, tidak mengenakan glove dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh tindakan yang tidak selamat. Jadi bila dia bergabung dengan persekitaran yang tidak selamat, itu cause D, E, and F. Contohnya lantai licin, dan juga sebagainya. Dia mengakibatkan satu kemalangan ataupun kecelakaan berlaku lah. Jadi bila berlakunya kemalangan, apa yang akan menyusul? Kecederaan ataupun kemusnahan dari segi harta benda ataupun dari segi kesihatan individu itu sendiri. Senanglah bagi saya untuk memahami untuk multiple causation theory ini. Contributory factor, faktor-faktor penyumbang. Behavior ni menjawab lebih kepada tabiat ataupun sikap, attitude. This category includes factors pertaining to the worker. Dia lebih kepada pekerja ataupun sikap individu itu sendiri, such as improper attitude, attitude tidak baik, lack of knowledge, kurang pengetahuan, lack of skills, tidak mempunyai kemahiran, dan inadequate physical and mental condition. Tahap fizikal ataupun dari segi mental individu tersebut tidak berada dalam tahap yang cukup baik. Sehingga menyebabkan
kejadian ataupun kemalangan berlaku. Okey. Seterusnya, environmental disebabkan oleh persekitaran. Okay, this category includes improper guarding of the hazardous work elements, degradation of equipment through use and unsafe procedure, disebabkan oleh prosedur-prosedur yang tidak selamat, peralatan ataupun perkakas yang sudah rosak ataupun sudah lama, dan juga penyeliaan yang tidak betul lah tentang benda-benda yang berbahaya, contoh racun ataupun bahan kimia. Okay, itu environmental. Okay, next kita akan lihat bird loss model. Ini adalah teori yang ketiga lah. Okay. Okay. Frank E. Bird Jr. renamed the dominoes and made clear the relation between the undesired event and its consequences and the management system via direct and basic or root causes. The loss causation model should be applied to each barrier in turn, effectively treating each barrier failure as a loss. This is in contrast to the original approach of applying the model to the entire incident. Okay, ini yang dimaksudkan dengan teori bird loss model. Okay. Jadi ada banyak penyebab yang menyebabkan sesuatu kejadian ataupun insiden ataupun kemalangan itu berlaku lah. Sebagai contohnya lack of control, basic causes, immediate causes. Jadi bila semua ini bergabung, dia akan menghasilkan insiden berlaku dan juga akan menyebabkan kerugian. Beza antara bird loss model dengan dua teori yang sebelum ini adalah dalam teori bird loss model ini dia ada menyebut tentang loss, itu kerugian, itu hasil daripada insiden berlaku. Jadi kerugian menyusul disebabkan oleh kemalangan ataupun insiden yang berlaku lah. Okay. Jadi kerugian ini kita boleh lihat dari segi kita sebagai individu atau manusia. Jadi and then kerugian dari segi harta benda, kerugian dari segi peralatan, kerugian daripada proses kerja dan juga kerugian dari segi persekitaran itu sendirilah. Okay, ini yang dimaksudkan dengan loss causation model. Okay.